Malaysia cintai keadilan. The new realities itu adalah politik yang mengiktiraf human dignity. Salam sejahtera dan selamat datang ke program Jom Kenal. Dalam program ini, kita akan mengenali calon-calon baru yang disenaraikan dalam pilihan raya umum ke-13 akan datang. Bersama saya di studio pada hari ini adalah saudara Gana Patirau. Hai Gana. Hai. Hai. Jadi, saudara Gana, boleh ceritakan sedikit kepada penonton tentang latar belakang saudara? Saya Gana Patirau, asalnya daripada Teluk Intan, Perak. Peguam, seorang peguam. Profesion saya seorang peguam. Saya telah melibatkan diri saya dalam arena politik semenjak 2005 lagi. Okey. Saudara berasal dari Teluk Intan, Teluk ya? Intan, Perak. Jadi adakah akan bertanding di Teluk Intan juga? Tidak. Okey. Ya, nama Bertanding saya di mana? dikatakan pada 2006 di Teluk Intan. Okey. Kini lebih tertumpu kepada Kota Alam Shah di Parlimen Kelang. Oh, okey. Sebab saya menetap di Shah Alam. Ya. Saya sudah menetap di Shah Alam lebih kurang 20 tahun. Jadi aktif di Shah Alam ya, lah. aktif. Saya punya guaman saya semua lebih kepada Kelang. Okey. Dan penglibatan saya di sosial saya dalam arena politik lepas 2006 lebih kepada perjuangan INRAF. Okey. Kebangkitan INRAF yang telah bersama-sama dengan kawan-kawan yang lain. Saya adalah salah seorang pemimpin, ya, dan juga pengasas kepada INRAF, pertubuhan INRAF, dan telah membangkitkan sejumlah yang begitu ramai kaum India pada 25 November 2007 ke himpunan yang begitu sejarah itu. Ya. Ini telah menyebabkan saya, lebih kepada Barisan Nasional, Kerajaan Barisan Nasional yang begitu marah dengan perjuangan kami, telah menahan saya di bawah akta ISA dan berapa lama saudara ditahan? Saya telah ditahan selama 495 hari. Lebih dari 1 tahun. 1,5 tahun di Kamunting, Perak. Dan juga 6 bulan they call as district arrest. Saya tak boleh keluar daripada Shah Alam. Okey. Selepas ISA, selepas dibebaskan dari ISA, kemudian ditahan pula di bawah district arrest. District arrest. Kita tak boleh keluar daripada kawasan. Kawasan yang ditetapkan. Namun memang banyak yang tu berapa lama? 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Okey. Kini selepas pembebasan saya dan keadaan yang menyebabkan saya lebih bertumpu kepada di Shah Alam, khususnya di Kelang dan Shah Alam, menyebabkan saya bertumpu career politics, lebih di kawasan Lembah Kelang, menyebabkan pihak atasan DAP mereka lebih gembira kalau saya bertanding di Selangor sendiri. Ya, di Shah Alam, ya. Dalam tahun 2010 saya telah dipilih sebagai ahli jawatankuasa DAP Negeri Selangor. Okey. Saya juga telah dilantik sebagai Ketua Biro Undang-Undang Negeri Selangor bagi DAP. Saya juga telah dilantik sebagai ahli majlis MBSA pada 2010. Okey. Selepas pembebasan, saya telah dibebaskan pada 2009. 2009 dan kemudian dilantik sebagai ahli majlis, setahun kemudian, lebih kurang setahun. Ya. Macam mana dengan perkhidmatan yang saudara buat dengan masyarakat sebagai seorang ahli majlis, pelibatan turun kepada ahli majlis, memang itu satu kalau kita katakan sebenarnya tanggungjawab ahli majlis adalah lebih kepada, boleh katakan, mereka lah mata, mereka jugalah kaki dan tangan kepada adun dan rakyat untuk sesuatu orang kawasan tengah orang tengah menjadi orang tengah. So lebih bukan hanya isu-isu seperti longkang sumbat ke jalan raya ke sampah tak kutip. Mereka juga terlibat dalam policy making. Okey. Ya.
local council akta tempatan di mana mereka juga membuat pihak berkuasa tempatan. So mereka pun juga terlibat dalam pengubalan undang-undang kecil. Dan juga setiap kali pembangunan kawasan-kawasan setempat, suara mereka akan ditengahkan. Setiap kali. Ada tak pengalaman-pengalaman menarik? Ya, memang begitu. Seperti saya kan? khususnya di sewaktu Alam Impian dibangunkan, isu-isu seperti perumahan dan kedai dan juga rumah-rumah ibadat yang khususnya yang telah diselaraskan dengan begitu jauh sekali, dan juga kalau ada kawasan pula longkang dia tak cukup besar. So pada ketika itu saya adalah ahli majlis kawasan tersebut. So bila ada pihak yang telah membawa isu ini kepada saya, dan katakan mereka mengadu bahawa jika longkang itu tak begitu besar dan air akan mengalir dan menyebabkan banjir nanti. So ini isu telah dibawa dan saya dapat, sebab masih dalam keadaan yang dikatakan sebagai pembangunan, masih dalam keadaan pembangunan. So saya dapat selesaikan. Dan juga kes seperti rumah ibadat, seperti rumah Kristian, for church, gereja, hidup kuil, dan juga Buddhist temple. Tanah yang telah diperuntukkan adalah jauh begitu tak sesuai langsung. So bila pihak-pihak begini, khususnya pihak gereja dan juga bila orang yang beragama Hindu telah mereka datang menemui saya, mengadu, saya telah membawa bincang, dan pada sebelumnya tak pernah mereka layan isu-isu begini. Bila pengarah perancang kata itulah tanahnya, itu saja tanahnya. So pertama kali bila kita suarakan, kita membawa kemauan dan juga hasrat rakyat tempatan, mereka perlu mendengar suara mereka. Dan juga mereka, saya pertama kali saya rasa begitu terharu apabila mereka dapat keadaan yang begitu positif telah dilaksanakan lepas pengaduan saya. Ini adalah sebanyak satu dua perkara, tapi dalam masa-masa yang selalu ahli majlis terlibat, khususnya di Shah Alam, isu banjir adalah isu yang sangat besar. Setiap kali saya dengar daripada saudara macam banyak cabaran yang terpaksa dihadapi sebagai ahli majlis dan sebagainya. Akhir-akhir ini saya dapat juga berjaya, boleh katalah memaksa Dato' Bandar membawa peruntukan lebih besar untuk membersihkan longkang-longkang dalam zon saya. Ia telah memberi begitu banyak, ramai yang berterima kasih dengan saya. Membersihkan longkang-longkang dan juga membawa kaluat yang baru. Kepada kaluat. Konkret. Dia buat jatuh parit-parit yang ada yang tanah tu dibuat dengan dibuat baru punya. Dibuat baru punya. Dia telah sedikit sebanyaklah. Ada kawasan yang banjir dulu sekarang telah dikurangkan. Itu satu pencapaian besar. Bandingkan mereka, memang ramai gembira dengan keadaan begitu. Pada hampir setengah abad yang lalu kita boleh nampak pemerintahan yang dibawa oleh Kerajaan Barisan Nasional dengan tokoh-tokoh yang begitu resis dan juga begitu jalim sekali, sampai boleh membawa mereka tak begitu rasa feel guilty. Mereka polisi-polisi yang begitu berat sebelah, api-apikan racism yang dibawa politik seperti politik perkauman. Dan kita boleh nampak juga cara keganasan yang telah digunakan ke atas pembangkang. Tapi politik kita boleh nampak tiada tindakan seterusnya. Kita boleh juga nampak rakyat telah setiap kali election tiba, rakyat diperbodohkan dengan gula-gula manis. Baru-baru ini kita boleh nampak BRIM, manifesto mereka. Tiba-tiba mereka kata kalau kita nampak sebelum 2008 mereka akan naikkan harga air. Mereka kata tak ada masalah. Kami percaya rakyat tidak akan bebani dengan kenaikan ini. Begitu juga dengan tarif electricity ataupun toll ataupun banyak license ke banyak janji-janji mereka. Tapi selepas 2008 mereka takut. Kata kalau kita boleh nampak toll pun mereka
Pertama kali kita pernah nampak betul mereka kurang pula. Betul. Ini semua berlaku kerana ada angin perubahan daripada orang ramai. Ya. Walaupun kita nampak ekonomi kita masih kuat, tapi kita jangan lupakan inflasi yang kita hadapi. Ya. Kini walaupun kita menerima 3,000 isi rumah dianggap sebagai miskin. Itu sebab mereka nak bagi 500. Ya. Kalau Dan naikkan sekarang. ya, jangan kalau 5 tahun dulu atau 10 tahun dulu 3,000 gaji itu sangat besar. Ya. Tapi hari ini 3,000 dianggap sebagai orang yang miskin. Betul. So kalau kita boleh nampak, ini yang pemerintahan yang dikatakan dibawakan oleh Barisan Nasional, transformasi yang mereka buat adalah menunjukkan bahawa masih begitu ramai sekali masyarakat daripada semua kaum, bukan saja satu kaum, semua kaum begitu miskin sekali. Ya, disebabkan inflasi yang begitu tinggi. Yeah. Jangan kita lupa juga corruption yang telah dilakukan oleh ketua-ketua daripada Barisan Nasional. Sehingga ini khususnya the Feedlot Center, kes lembu masih lagi tak selesai lagi. So kita apabila Pakatan Rakyat membawa satu harapan yang begitu tinggi sekali. Yeah. Iaitu adalah harapan di mana mereka nak lihat apabila PAS, DAP dan PKR berganding bahu. Kita pertama kalinya nampak khususnya kaum India, kaum Cina dan kaum Melayu begitu bersatunya. Ya, Ini berganding. pertama kali kita boleh nampak. Ya. Bukan saja daripada atasan tapi daripada bawah sampai atas. Ya. Mereka berganding bahu dan bersatu. Ya. Mereka berasa benar-benar Malaysian. We are Malaysian. Ya. Ini untuk mendapatkan satu rasa terhormat ini hanya berlaku di Pakatan Rakyat. Betul. Dan kita boleh juga nampak harapan yang telah dibawakan kepada mereka bukan hanya wang dan ringgit. Maruah. Ya, itu yang sangat penting. Saya percaya. Kita telah membawa satu harapan bahawa maruah setiap individu akan dipertahankan. Ya. Ya. Kita juga ada nampak satu harapan yang begitu tinggi bahawa masyarakat, masa depan anak-anak kita, pendidikan mereka akan dijaga rapi. Begitu juga dengan healthcare. So bila kita menampak manifesto Pakatan Rakyat berbanding dengan manifesto Barisan Nasional yang dengan hanya janji manis kosong, saya pohonlah, saya sebenarnya rayu kepada rakyat bahawa berfikirlah. Berapa lama lagi kita nak dengar janji-janji manis begini. Betul. Kita boleh nampak sampai Menteri Besar Ketua Menteri Sarawak boleh mempersendakan MACC. Ya. Dia boleh panggil MACC adalah nakal. Tapi tak ada tindakan. Dan MACC pun tak buat apa-apa. Tak buat apa-apa. Tak berani. Ya. Tak berani buat apa-apa. Ya. Kalau ini berlaku kepada, ada tak kita boleh nampak? Adakah boleh berlaku kepada sistem sistem kerajaan daripada Pakatan Rakyat, khususnya Selangor ataupun Kedah ataupun Penang ataupun Kelantan? Ya. Kalau saya seorang GLC, I'm a GLC director, non-executive director dalam syarikat Selangor, di mana syarikat Pasir, kumpulan semesta Suria Berhad. Hampir 3 director adalah daripada Transparency International. Ya, mereka menjadi ahli sebagai pengarah dalam syarikat ini. Sebab kita nak buktikan bahawa kita benar-benar transparansi. Boleh telus ya. Telus. Ya, ketulusan itu yang menunjukkan bahawa saya rasa rakyat memang nakkan itu. Ya, mereka nak tengok ada tak wang ringgit yang mereka membayar sebagai cukai itu ada tak benar-benar dibelanjakan untuk kemajuan negara dan kesejahteraan untuk semua. Ya. So saya percayalah orang ramai akan dengan tiupan yang angin yang begitu besar sekali kali ini, bukan saja daripada satu sudut, sampai kita boleh nampak daripada negeri Sabah sehingga Perlis. Ini kalilah. Mari kita memberi hanya satu kali, ke satu kali cubahan bahawa Pakatan Alternatif ini akan menjadi satu kerajaan yang lebih telus, yang lebih responsible, dan juga lebih berkebajikan kepada rakyat Malaysia. Terima kasih Saudara Ganapati. Berikut saja kami di studio. Terima kasih.